Buletin Didik 6 Oktober bersama saya Zaiti Zubir. Orang ramai dinasihatkan untuk meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian bagi membolehkan bahasa Melayu sentiasa kekal relevan sekaligus memberi manfaat kepada generasi masa akan datang. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata, mereka yang menguasai sesuatu bahasa dengan baik mempunyai kelebihan berbanding mereka yang tidak menguasainya. Bila kita bercakap tentang bahasa, apa yang paling penting, penguasaan bahasa perlu berada pada tahap yang baik dan bidang ilmu perlu ditingkatkan supaya penggunaan bahasa itu dapat diperluaskan. Paling penting adalah untuk anak-anak kita sewaktu mereka kecil mendapat asas yang jelas, asas yang kukuh berkaitan dengan konsep-konsep bahasa ini. Ya, dari sudut nahunya atau tata bahasanya, dari sudut pemilihan perkataan sebagai contoh. Dan sebab itu kita di Kementerian Pendidikan selain daripada kurikulum kita tekankan juga kepada pelbagai aktiviti kurikulum. Beliau berkata demikian pada sesi sidang media selepas Majlis Sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan tahun 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya siang tadi. Tambah beliau, selain mengadakan pertandingan seperti perbahasan, syair dan bicara berirama, KPM turut mengadakan pertandingan penulisan dan puisi di peringkat kebangsaan buat julung kalinya sebagai usaha menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan pelajar. Katanya lagi, penyampaian secara lisan juga perlu diberi keutamaan bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan dapat difahami dengan menyeluruh. Pelan Induk Baharu Taman Meranti akan memupuk keupayaan Malaysia dalam mendepani revolusi industri IR 4.0. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelan induk itu memberi fokus kepada teknologi terkini daripada sistem internet benda IoT, perkhidmatan protokol internet IP dan makmal kepada kemudahan pembuatan kontrak dengan teknologi canggih. Taman Meranti ini merupakan hub inovasi terunggul di Malaysia yang akan memberi tumpuan kepada 3 teras pembangunan, iaitu inovasi, kemampanan alam sekitar dan budaya urban atau setempat. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis pelancaran pelan induk Taman Meranti di Meranti Park, Bukit Jalil, Ibu Negara. Taman Meranti dilengkapi dengan infrastruktur moden termasuk jalur lebar berkelajuan tinggi dan teknologi 5G serta insentif dan peluang pembiayaan untuk menarik golongan profesional muda serta mewujudkan laluan yang stabil bagi bakat berkemahiran tinggi. Ia dijangka dapat mencipta lebih 8,000 peluang pekerjaan baharu. Terletak kira-kira 15 km dari Bandar Malaysia, Taman Meranti berperanan menyelaras keluaran penyelidikan dapur bangunan R&D ke pasaran menerusi ekosistem bersepadu yang memusatkan semua aktiviti teknologi dan inovasi secara setempat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa hari ini menjelaskan kekeliruan mengenai peratusan capaian 5G di bandar-bandar utama. Beliau berkata peratusan capaian 5G yang disasarkan mencapai 40% pada akhir tahun itu adalah merujuk kepada penyediaan prasarana oleh Digital Nasional Berhad DNB. Jadi saya faham apabila setengah orang kita kata dah ada 5G di Kuala Lumpur dan sebagainya, tapi kenapa kita belum terima? Sebenarnya belum sampai ke tahap itu. Peratusan yang diberikan itu ialah apa yang telah disyaratkan kepada DNB untuk menyediakan prasarana di beberapa lokasi, sekarang ini 2,000 lebih lokasi yang telah pun disiapkan. Tetapi servis kepada orang ramai itu perlu dilaksanakan oleh syarikat-syarikat telco yang mempunyai lesen yang 6 itu tadi. Beliau berkata kelewatan bagi perkhidmatan capaian 5G untuk pengguna berlaku berikutan hanya 4 syarikat telekomunikasi menerima dan menjadi pemegang saham DNB walaupun 6 syarikat ditawarkan untuk menjadi pemegang saham DNB. Tambahnya, hanya apabila kesemua 4 syarikat menandatangani perjanjian akses barulah bekalan kepada pengguna untuk dapatkan perkhidmatan 5G diperoleh. Sementara itu, beliau berkata secara keseluruhannya, kemajuan peratusan liputan 4G di Sabah meningkat 87.55% pada suku kedua tahun ini berbanding 73.41% sebelum pelaksanaan Jalinan Digital Negara Jendela. Untuk fasa satunya pula, daripada 614 tapak menara baharu yang diluluskan, sejumlah 142 disiapkan. Manakala bagi tahap jalur lebar satelit, sebanyak 138 projek disiapkan setakat suku kedua tahun ini.
Tambahnya, beliau juga sudah menemui Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor dan Kerajaan Negeri Sabah supaya pelaksanaan projek pembinaan menara baharu yang diberikan kepada syarikat milik Kerajaan Negeri dapat diperbaiki. Seterusnya, baki pembinaan menara dapat disiapkan mengikut sasaran iaitu pada akhir tahun ini. Beliau turut memaklumkan bahawa pihak kementerian mengenal pasti 290 lokaliti lagi di bawah jendela fasa 2 yang memerlukan perkhidmatan jalur lebar satelit bagi negeri berkenaan. Seluruh warga sekolah termasuk yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru YDPPIBG Sekolah Kebangsaan Gombak Setia menyambut baik inisiatif penyediaan loker bagi menangani isu beg berat dalam kalangan murid. Rata-rata berpendapat penggunaan loker sedikit sebanyak mengajar murid-murid erti menjaga barang dengan baik sekaligus memupuk disiplin tinggi sejak usia muda. Menurut Guru Besar SK Gombak Setia, Zaidah Abdul Talib, sekolahnya menerima sebanyak 551 buah loker khusus bagi murid-murid tahun 1 dan 2. Saya rasa itu adalah salah satu inisiatif KPM yang sangat baguslah sebab anak-anak kita tak perlu bawa beg berat lagi datang ke sekolah dan mereka rasa lebih selesa, selamat, sihat dan ia bertepatan dengan sekolahku sejahtera yang YB MK Dr. Dirjen kita selalu wawarkan yang pertama kan. So saya rasa kami Barisan Guru SK Gombak Setia sangat menyokonglah usaha KPM ini dalam menyediakan loker dan harap selepas ini kita akan menerima loker-loker yang seterusnya untuk anak-anak tahun 3, 4, 5 dan 6. Kebanyakan dia ibu bapa sangat seronoklah apabila kita mendapat loker yang akan diserahkan pada hari ini secara rasminya oleh Menteri Kanan Pendidikan kita. Jadi atas inisiatif sebelum tu pihak PIBG memang membantu sekolah. Kita sendiri pun ada menyediakan satu ruang almari dan juga box-box lah. Tapi itu tak cukuplah untuk menampung semua pelajar yang ramai di sekolah ini. Sebelum ni kita dah memang mendidik di sekolah SK Gombak Setia, mendidik murid-murid untuk cara-cara menggunakan loker ini dengan lebih berhemah lagi. Jadi insya-Allah kita akan memanfaatkan loker ini sebaik mungkin. Bagi pelajar tahun 2 amanah, Cik Nur Nadiah Cik Muhammad Nasrul, penyediaan loker di sekolah semestinya merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan mereka. Dulu beg saya rasa sangat berat. Sekarang bila ada loker, beg saya dah lebih ringan. Dalam loker nanti saya nak letak buku, buku test dan buku aktiviti. Kelainan yang ditonjolkan menerusi aktiviti di bawah Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI, SMK Datuk Jaafar Hassan di Perlis menarik kunjungan Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Puspanita Kementerian Pendidikan KPM ke sekolah itu siang tadi. Rombongan diketuai pengerusinya Datin Nur Ashikin Omar. Aktiviti PPKI yang melibatkan kumpulan 41 pelajar lebih menjurus kepada pertanian. Mereka diberi kemahiran menternak ayam kampung organik, penanaman nanas, terung dan cili serta pelbagai jenis sayuran lain. Manakala aktiviti terbaru mereka membuat pasu tuala. Menariknya, aktiviti itu dilakukan secara bersama dengan rombongan Puspanita KPM. Sekaligus memberi peluang kepada pelajar mengasah kemahiran berkomunikasi dan meningkatkan keyakinan diri mereka. Hari ini kita buat pasu kain tola. Betul tunjuk ke cikgu. Betul gen lain tanam pokok. Betul lepas ikan. Seronok. Seronok kan? Sebab ramai kawan. Ada orang yang tengok, orang dari luar-luar. Datin Nur Ashikin turut memuji kelainan aktiviti yang dilakukan pihak sekolah. Katanya, berbanding kemahiran lain seperti jahitan dan masakan, kemahiran bertani juga merupakan asas kelangsungan hidup yang boleh diguna pakai apabila mereka tamat persekolahan nanti. Jadi hari ini dia dah diberi peluang untuk tengok macam mana pelajar-pelajar yang hands on-nya. And then tengok macam mana pelajar-pelajar PPKI ini dia orang proses pembelajaran dia orang, aktiviti dia orang. Hopefully saya harap dia orang dah belajar sesuatu dari sinilah. Turut hadir pengerusi Puspanita, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Julaila Yahya yang juga pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra di Kangar.
Bersua kembali, kerajaan mengambil langkah pra-bencana ketika bencana dan pasca bencana dalam menghadapi ketidaktentuan cuaca serta monsun timur laut. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Mastura Muhammad Yazid berkata ia termasuk melaksanakan program simulasi dan sesi libat urus di seluruh negara bagi memantapkan persediaan jentera pengurusan bencana. Melaksanakan program Community Based Disaster Risk Management ataupun CBDRM di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap bencana serta peranan mereka sebagai initial responder. Dari aspek pemantauan dan amaran awal, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah membuat persiapan melibatkan projek tebatan banjir serta pembinaan kolam takungan banjir, menaik taraf stesen siren amaran banjir dan stesen kamera web bagi tujuan ramalan dan amaran banjir. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Kangar, Nur Amin Ahmad mengenai persediaan kerajaan bagi menghadapi kemungkinan banjir pada lewat tahun ini. Tambah beliau, siren amaran juga akan dinaik taraf dari segi bunyi dan akan disekalikan dengan pengumuman sekiranya berlaku banjir di kawasan titik panas. Seramai 76,336 pegawai dan anggota agensi tindak balas di semua peringkat berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya dengan pelbagai aset berjumlah 22,622 meliputi aset darat, air, udara, perubatan dan lain-lain. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA pula akan menyalurkan peruntukan kepada Jabatan Pengurusan Bencana Negeri dan agensi tindak balas dengan menggunakan tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara berjumlah lebih 16 juta ringgit. Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS membuka peluang untuk individu yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang berkelayakan menyambung pengajian di institusi pengajian itu bermula tahun depan. Naib Chancellor UNIPSAS Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Zawawi Zainal Abidin berkata pihaknya telah mendapatkan kelulusan dan panduan daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA untuk melaksanakan inisiatif itu. Ia membabitkan pengajian di peringkat diploma, ijazah sarjana muda serta ijazah sarjana dan boleh dilakukan secara bekerja sambil belajar. Individu yang berminat boleh merujuk ke laman web UNIPSAS untuk maklumat lanjut. UNIPSAS yang juga universiti pertama milik penuh kerajaan negeri diperakukan penubuhannya sebagai sebuah universiti penuh pada 1 Disember 2021 dan dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada 25 Julai lalu. Mercu tanda terkenal Hollywood akan diberi nafas baru menjelang sambutan ulang tahunnya yang ke-100 tahun depan. Ia juga selaras langkah mengecatkannya semula yang mula dilakukan pada setiap dekad. Salah satu berlian merah jambu yang paling diidamkan di seluruh dunia akan dilelong di Hong Kong esok. Dikenali sebagai Fancy Vivid Pink Star, berlian itu dijangka dibeli pada harga lebih 21 juta dolar Amerika atau hampir 100 juta ringgit. Berlian Fancy Vivid Pink Star berukuran sebiji telur burung kecil dengan 11.15 karat berbanding asalnya 32 karat. Ia dijumpai di Lombong Williamson di Muadui, Tanzania. Sesuai dengan bentuknya, berlian Fancy Vivid Pink Star mampu menghasilkan cahaya berkilauan seolah-olah sedang menari di sekelilingnya. Beberapa orang pembeli dari Asia dikatakan berminat untuk membeli berlian ini.
Permainan video berdasarkan koleksi sebuah muzium di Itali semakin menjadi kegilaan. Di Muzium Arkeologi Kebangsaan Naples, pemain dan pengunjung boleh merantau ke masa silam bagi mencari acara bersejarah pada zaman dahulu. Antaranya dengan berkunjung ke Bandar Pompei 24 jam sebelum ia dimusnahkan oleh gempa bumi 2000 tahun lalu. Permainan ini berfungsi sebagai suatu kaedah bercerita cara baharu dan mengolah watak utamanya sesuai dengan koleksi barang pameran di dalam muzium. Pemenang dinilai berdasarkan pilihan koleksi barangan yang dipamerkan. Pihak muzium berharap dapat menarik lebih ramai pengunjung melalui kaedah ini. Sesuai dengan koleksinya, pemain video ini juga boleh melewati bandar lama, Rom dan Mesir. Meskipun baru diperkenalkan, permainan video ini sudah dimuat turun lebih 5 juta kali. Senja nampak berbalang biru warnanya, tuan di gunung payah, hamba di payah, dalam jambangan temu ingin bersama, terbang serindik tuan dengan kedidi, singgah di kayu di rumpun kayu, kasih menitik tuan basah tak jadi. Laporan sukan, KL City mencipta sejarah mara ke perlawanan akhir Piala AFC 2022. Pada aksi final antara zon, skuad bimbingan Boyan Hodak itu mengalahkan kelab Uzbekistan PFC Sogdiana 5-3 menerusi penentuan sepakan penalti. KL City bertandang ke arena lawan di Kompleks Sukan Sogdiana di Jizak menentang PFC Sogdiana. Separuh masa pertama nyata dikuasai tuan rumah, namun pertahanan KL City bijak menyerap tekanan lawan sambil dibantu ketangkasan penjaga gol Kevin Ray Mendoza. Serang balas KL City juga kerap mencemaskan Sogdiana dengan peluang terbaik menerusi asakan Romel Morales pada penghujung babak kedua. Kedudukan tanpa jaringan kekal hingga masa tambahan, menyaksikan pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. 5 pemain KL City, Paulo Josu, Muhammad Hadin Azman, Romel Morales, Muhammad Akram Mahinan dan Giancarlo Galifuco tenang menyempurnakan sepakan. Manakala Kevin Mendoza meneruskan aksi cemerlang menggagalkan sepakan kedua lawan membolehkan KL City menang 5-3. Pada perlawanan akhir 22 Oktober ini, KL City menentang kelab Oman Al-Sib. Johor Darul Takzim JDT, satu-satunya pasukan dari Malaysia, menjuarai Piala AFC pada 2015 dengan menumpaskan pasukan dari Tajikistan, Istiqlal. Mengikut laporan akhbar berita harian, KL City akan mendapat habuan $750,000 Amerika atau kira-kira 3.47 juta ringgit atas kejayaannya mara ke final Piala AFC musim ini. Dan jika KL City bergelar juara, jumlah itu akan meningkat sekali ganda lagi kepada 6.94 juta ringgit. Mengikut laporan itu, ketika ini KL City sudah pun memperolehi habuan kira-kira RM463,000 sebagai hadiah selepas bergelar juara zon ASEAN apabila menewaskan PSM Makassar 5-2 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur 24 Ogos lalu. Apa-apa pun keputusannya nanti, tahniah KL City. Pelumba Terengganu Polygon TSG Muhammad Harif Saleh cemerlang menjuarai perlumbaan peringkat terakhir Jelajah Taiwan hari ini. Kejayaan Harif dilihat motivasi terbaik pasukan TSG menjelang saingan Litwa di Langkawi yang akan berlangsung Selasa depan. Peringkat terakhir perlumbaan sekitar Teluk Daping merangkumi jarak sejauh 149.83 km. Tumpuan turut terarah kepada pasukan berstatus benua negara Terengganu Polygon. Apatah lagi selepas kejayaan Muhammad Harif Saleh menduduki tempat kedua pada peringkat pertama dan keempat perlumbaan. Walaupun ada pecahan, beberapa pelumba membuat kumpulan pendahulu, baki 1 kilometer terakhir pelumba-pelumba kembali membentuk kelompok besar. Strategi yang digunakan TSG nyata menjadi menyaksikan Harif selesa di hadapan. Kejutan pada 200 meter terakhir, Harif jelas sukar dicabar sebelum dia menamatkan perlumbaan selaku pemenang.
Visi Sukan Negara VSN 2030 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersempena Hari Sukan Negara HSN di Putrajaya pada Sabtu ini berjaya mengumpulkan lebih 4,000 aspirasi daripada rakyat Malaysia berkaitan sukan tanah air. Kementerian Belia dan Sukan KBS memaklumkan kesemua aspirasi itu dikumpul menerusi kanvas Visi Sukan Negara 2030 yang dijalankan dari 7 April hingga November tahun lepas. Menurut KBS, kanvas berkenaan dilaksanakan mengikut konsep daripada komuniti kepada komuniti yang mencerminkan strategi VSN 2030 yang direncanakan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Sesi libat urus yang diadakan di seluruh negara merangkumi 65 sesi secara fizikal dan dalam talian berjaya menarik lebih 8,000 penyertaan dan mengumpulkan lebih 4,000 aspirasi daripada segenap lapisan rakyat Malaysia. Matlamat pembangunan VSN ialah supaya Malaysia menjadi sebuah negara bersukan yang mengamalkan sukan secara inklusif, adil dan selamat serta berdaya saing dalam mencapai kecemerlangan di peringkat antarabangsa. KBS turut menyenaraikan 6 teras utama VSN 2023. Iaitu pembudayaan sukan, kegemilangan sukan, industri sukan, pembangunan bakat, profesionalisme sukan dan hub sukan. KBS pada masa sama menjemput orang ramai untuk melawat Pavilion VSN 2030 sekaligus memeriahkan Karnival HSN di dataran Istana Kehakiman Putrajaya Sabtu ini. Paparan rumah seorang lelaki di Kent, United Kingdom yang syarat dengan pelbagai lukisan dan coretan berbeza mengakhiri Buletin Didik malam ini. Yang paling menarik apabila kesemua lukisan dan coretan itu dibuatnya sendiri. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.